Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang penuh dengan barakah ini kita dapat bersama-sama dalam ruang tazkirah. Tazkirah ni satu perkara yang sangat penting untuk kita mengingati nasihati di antara satu sama lain. Kerana kita manusia ini cepat lupa. Sebab itulah kita kena sentiasa beringat di antara satu sama lain. Tanpa mengira siapa. Dia ulama ke, dia tok guru ke, dia ustaz ke, dia guru, pensyarah, arkitek, engineer, dia lelaki, dia perempuan, orang tua, orang muda, semua kena beringat supaya kita sentiasa memperbaiki diri kita. Di situlah hikmah kita melihat sekurang-kurangnya Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk kita ingat Allah. Seminggu sekali masuk dalam telinga kita, masuk dalam hati kita, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, iaitu apa yang kita dengar setiap kali khatib menyebutnya setiap hari Jumaat. Jadi seminggu sekali Allah Ta'ala atur begitu supaya masuk dalam hati kita ittaqullah. Jadi saya suka untuk memetik satu hadis Nabi SAW. Hadis ini satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, satu hadis yang dikategorikan sebagai hadis qudsi, di mana lafaznya daripada Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni berbunyi lebih kurang law taqarraba ilayya 'abdi shibra taqarrabtu ilaihi zira'a wa law taqarraba 'abdi minni zira'a taqarrabtu minhu ba'a. Law taqarraba minni 'abdi law ata 'abdi masya ataitu ilaihi harwala, atau kama qala Allah Subhanahu wa taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lebih kurang, jika sekiranya hamba-Ku datang kepadaku, mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan dekat kepadanya satu hasta. Kalau hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekatkan kepadanya satu depa. Kalau hamba-Ku datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Jadi dalam hadis ini Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bagaimana Allah ni adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Allah ni adalah Tuhan yang Maha Mengasihani. Jadi kadang-kadang benda ni mengelirukan kita. Syaitan ni sentiasa orang kata muas-waskan kita. Kadang-kadang kita mari mikir, pasal apa aku ni hidup atas dunia. Tak? Padahal Allah Ta'ala tahu dah, hak ni masuk syurga, hak ni masuk neraka, hak ni buat begini, hak ni buat begitu, dan seterusnya. Di sini ulama-ulama menyatakan bahawa di antara hikmah Allah Ta'ala tentukan kita hidup di atas dunia ini kerana Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun, dan Allah Ta'ala kasih kepada hamba-hambanya yang bertaubat, yang kembali kepadanya. Jadi di sini dah Allah Ta'ala jadikan kita untuk kita sentiasa ingat kepada Allah. Jadi sebab itulah kita ni tidak boleh lari daripada buat salah, buat dosa, kecuali Nabi-Nabi saja yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain, Nabi pernah menyebut sabdanya, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu buat salah, buat silap, buat dosa. Dan sebaik-baik orang yang buat salah, buat silap, buat dosa ni ialah orang yang kembali
bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap orang tidak boleh lari daripada buat salah, buat silap, buat dosa, buat maksiat, sikit banyak je. Tak kira siapa. Tak kira siapa, maknanya boleh buat silap, buat salah dan buat dosa. Di sinilah kita sentiasa dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan ni memang orang kata kerja dia. Bila sebut syaitan ni iblis, samalah. Itu perbahasan lain. Memang kerja dia untuk perangkap kita ni supaya buat maksiat. Tak. Mula-mula sekali iblis ni dia akan perangkap kita supaya kita tak percaya langsung ke Tuhan. Tapi ramai orang yang tak masuk dalam perangkap tu. Di sana ada orang yang tetap percaya pada Allah, beriman pada Allah. Bila dia tak berjaya dengan perangkap ni, dia ubah perangkap lain. Dia kata tak apalah mu nak percaya ke Tuhan pun, tapi mu kena sekutukan Tuhan dengan Tuhan yang lain. Di situlah kita lihat dalam sejarah manusia ramai yang syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Dia percaya ke Tuhan, tapi dia menyekutukan Tuhan itu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dia percaya pada Allah, Tuhan itu Maha Esa. Jadi seterusnya iblis ni dia akan buat perangkap lain. Antara perangkap itulah perangkap buat maksiat. Iblis ni kalau boleh dia nak suruh orang buat maksiat ni, orang tu mati dalam keadaan buat maksiat, tidak bertaubat kepada Allah. Sebab itulah antara benda hak iblis ini sedih sangat bila dia tengok orang tu buat salah, buat silap, buat dosa, orang tu bertaubat kepada Allah. Orang tu kembali kepada Allah. Orang tu istighfar kepada Allah. Jadi iblis sangat benci. Jadi sebab itulah kita ni kena buat hak iblis benci, barulah kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila iblis benci, kita bertaubat kepada Allah, kita mesti perbanyakkan taubat kita, istighfar kita, kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jangan putus asa. Kita jangan putus asa. Jangan ada perasaan dalam diri kita ni, aku ni buat dosa besar sangat. Macam-macam Allah Ta'ala dah ampun kau dosa aku. Jangan begitu. Tak. Kita mestilah sentiasa, orang kata apa, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis lain Nabi pernah sebut, menceritakan kisah seorang hamba Allah sebelum daripada zaman Nabi. Dia ni buat dosa besar, dia bunuh orang, 99 orang dia bunuh. Lalu terdetik dalam hati dia nak bertaubat. Terdetik dalam hati dia nak bertaubat. Dia pun pergilah tanya seorang abid. Abid ni orang yang kuat ibadah. Dia pun ceritalah tentang dirinya, aku buat ni, buat gitu, aku nak bertaubat pada Allah. Lalu si abid ni kata, dosa mu ni besar sangat, Tuhan dah ampun dosa mu. Dia pun ambil pedang dia, bunuh si abid. Cukup sekata orang. Tapi dia tetap tidak berputus asa. Dia nak lagi bertaubat pada Allah, walaupun dia tahu dah. Dia letak ke azaman tu, tiba-tiba dia buat salah pula, bunuh orang. Dia pun pergi cari. Akhirnya dia jumpa orang alim. Dia tanya orang alim ni, dan dia cerita sebagaimana dia cerita kepada si abid. Orang alim ni kata, besar mana dosamu, banyak mana dosamu, Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Mu kena bertaubat kepada Allah, tapi ada syarat dia. Mu kena taubat betul-betul, mu kena tinggal maksiat hak mu buat ni, dan mu jangan duduk sini, pergi duduk tempat lain. Pergi duduk tempat lain. Sebab tempat ni mu akan kawan, mu akan saing. Mu nak bertaubat dah. Bila mu saing, mu kawan dengan saing-saing hak dak juruh ni, tiba-tiba mu nak buat balik maksiat mu buat. Jadi dia pun ambil keputusan, dia lagi duduk tempat lain. Dalam perjalanan dia mati. Dia mati. Tak jadi ke cerita, dia mati. Lalu malaikat hak jaga syurga dengan malaikat hak jaga neraka berebut. Hak jaga syurga ni nak letak dalam syurga. Dia kata sebab dia ni nak bertaubat pada Allah dah. Hak yang jaga neraka kata aku nak letak dalam neraka. Dia ni buat banyak sangat salah, dosa, bunuh orang sampai 100 orang. Jadi nak letak dia dalam neraka. Lalu dua malaikat ni pergi menghadap Allah. Allah Ta'ala Maha mengetahui dan mengadu apa yang berlaku. Lalu Allah Ta'ala suruh ukur tempat mana dia mati. Kalau tempat dia mati itu dekat dengan tempat dia nak pergi bertaubat, maka dia masuk dalam syurga. Kalau tempat dia mati itu dekat dengan tempat yang bermaksiat tadi, maka dia masuk dalam neraka. Akhirnya bila diukur, dia mati tempat
yang mana hampir dengan tempat dia pun wa huwas samiul basir. Lain. Supaya hari ni lah kalau kita kata orang cakap tak, lepas tu kita buka radio dengar orang cakap. Jadi kalau orang tak pernah tengok radio, dia anggap radio ni ada mulut sebab boleh cakap, tapi hakikatnya tidak begitu. Begitu juga kita bercakap, Allah Ta'ala bercakap. Cakap kita tak sama dengan bercakap Allah Ta'ala. Itu perbahasan lain. Cuma nak sebutnya dalam hadis ni, Nabi bila sebut kisah ini, Nabi kata Allah Ta'ala suka pada seorang hamba. Sebab apa Allah Ta'ala suka pada orang hamba ni? Dia suka bila Allah Ta'ala panggil dia, hisap dia, mung buat ni, sekian masa ni. Lalu dia pun kata, ya Allah, aku mengaku memang aku buat sungguh. Aku buat sungguh, ya Allah. Tapi aku tak boleh nak tinggal benda aku buat. Aku sentiasa bertaubat padamu, tapi aku tak boleh nak tinggal benda aku buat. Lalu Allah Ta'ala mengampunkan dosa hamba ni. Allah Ta'ala suka. Jadi di sini menunjukkan pada kita ni, kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Allah Ta'ala yang tahu dalam hati kita. Tak, kita jangan putus asa. Itu yang pertama. Kita jangan putus asa. Dan kita kena berusaha untuk memperbaiki diri kita. Jadi caranya tadi, kita kena sentiasa bertaubat, istighfar, jangan putus asa. Bagaimana nak memperbaiki diri kita? Mendampingi orang-orang soleh, orang alim. Jangan mendampingi orang-orang yang boleh merosakkan kita, dan kena duduk di tempat yang jauh daripada tempat yang boleh merosakkan kita, bi'ah ataupun suasana itu. Jadi saya rasa itulah yang saya nak sebut, 2-3 perkara. Bagi saya hadis yang saya sebutkan tadi satu hadis yang sangat besar. Sangat besar peringatannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat kepada kita, tolong kita, bantu kita, beri hidayah kepada kita untuk sentiasa bertaubat kepada Allah dan mati dekat dalam husnul khatimah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali episod akan datang. Jom menonton hadis kursi pengobat jiwa. Wadiman landok sama landok turun ke bantalan dek nandung membeli beras kalau ngendak sesama ngendak. Wadiman landok gajah berantalan dek nandung lagi kan terlepas. Ni pelepah lambu Watimang landok habis dimakanlah adik nandung si gajah gila, mulut manis hati pun lambu. Watimang landok bagaimanalah adik nandung hatilah dok